Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini, edisi Khamis 30 Jun, hari terakhir bulan Jun. Dan buat pertama kalinya kami kembali bersua lah di sini, Hanim. Lama tak jumpa. Hari ini lama kan tak jumpa. Nasib baik kita hari ini dengan Hanif. Betul. Sebab tu kita harapkan yang ceria-ceria saja sebab bila dengan Hanif ni dia memang sentiasa ceria. Begitulah juga kita harapkan kepada anda semua. Hari ini hari terakhir bulan Jun, Hanif. Betul. Diam tak diam kita dah nak menjelangnya bulan Julai dan juga seperti mana yang dikabarkan kita dah nak menyambut Hari Raya Aidil Adha. Betul. Dan pastinya kita sedang membuat persiapan. Lagi-lagi mereka yang nak melaksanakan ibadah korban kan, pastinya dah tahu apa amalan-amalan yang perlu dielakkan sepanjang 10 hari dalam menjelangnya bulan ataupun Aidil Adha ni, insya-Allah. Dan saya sukalah bila pengumuman semalam, untuk kita bukalah terus pengumuman pada 10 Julai semalam telah pun diumumkan pada hari Ahad nanti, walaupun ada desas-desus mengatakan mungkin pada hari Sabtu, tapi selepas saja pengumuman ni ramai dah berduyun-duyun dah mula memberikan peringatan di media sosial berkaitan dengan apa yang boleh kita lakukan. Siapa yang melakukan ibadah korban boleh buat apa ataupun tak boleh bila hari terakhir kan. Jadi itu peringatan kita bersama supaya, sebab kita kan dah ada pengalaman tahun ni raya terkejut. Ya, kita tak naklah semua benda terkejut lagi kan. Untuk kita sempurnakan ibadah korban kita pada tahun ni, jadi alhamdulillah segala persiapan dapatlah kita jalankan. Dan hari ini juga kita nak kongsikan kepada anda semua nanti di akhir rancangan apakah amalan yang perlu dielakkan sepanjang bulan 10 hari menjelangnya Aidil Adha ni. Dan juga hari ini kita pelbagai perkongsian terkini, antaranya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Baru-baru ni kan kita dapat tahu yang antara diperkatakan tentang kelumpuhan wajah. Kan? Jadi bagaimana sebenarnya, apa punca dia, dan dalam kalangan mereka ni adakah ianya dapat diubati, apakah cure ataupun penawar untuk mereka yang mengalami situasi ini. Kita nak bincangkan tentang tu. Betul, dan itu antara yang akan kami bawakan nanti. Tapi nanti kita nak bawakan juga keletah adik-adik yang sangat comel yang mendapat perhatian di media sosial, terutama di aplikasi TikTok kan. Pergi ke sekolah ceria-ceria sahaja. Jadi kita bawa ke studio pada pagi ini untuk mereka menceriakan kita, dan kita nak selami perjalanan ataupun kisah keluarga untuk membesarkan mereka berdua ni yang sangat istimewa. Dan nanti kita nak berkenalan sekejap saja lagi bersama dengan mereka. Betul. Sebelum tu kita nak anda saksikan terlebih dahulu sedikit intro dan juga kompilasi video adik Haziq dan juga adik Husna. Jom sama-sama kita saksikan. Menerusi beberapa video yang dikongsi di laman sosial, kelihatan dua beradik istimewa ini berjaya meraih tontonan dari warga maya lebih dari 11 juta dengan keletah yang mencuit hati. Muhammad Haziq Apendi, 10 tahun, dan adiknya Farzana Husna Apendi, 7 tahun, telah didiagnos dengan sindrom microcephaly sejak dalam kandungan lagi. Sindrom ini merupakan keadaan di mana saiz kepala bayi lebih kecil dari normal kerana otak tidak berkembang dengan baik. Mempunyai 4 cahaya mata, Efazana Rasul 43 tahun dan Apendi Yusuf 49 tahun redha dengan ketentuan ilahi atas ujian ini. Walaupun pada mulanya agak sedih dan sukar menerima kenyataan, namun mereka mula bangkit demi anak-anaknya. Malah, Efazana dan suaminya menganggap anak-anak istimewanya sebagai hadiah terindah yang dikurniakan Allah. Ya, itu dia. Kami sangat bertuah sebenarnya. Inilah gerangan berdua yang memang ceria saja. Kalau kita tengok memang menceriakan saja. Kita perkenalkan silakan. kita bersama dengan Encik Apendi Yusuf bapanya, dan juga kita bersama dengan Puan Efazana Rasul, ibunya. Ini yang viral kat TikTok ni, selalu update anak-anaknya punya kereta. Dan juga kita ada adik Haziq dan juga adik Husna. Nama penuhnya Muhammad Haziq Apendi dan juga Farzana Husna. Alhamdulillah bersama dengan kami. Terima kasih kan sudi bersama kami semuanya. Terima kasih juga sebab sudi jemput. Betul. Mungkin kita boleh mulakan dengan bapanya terlebih dahulu. Perkongsian berkaitan dengan dua adik-beradik ni, apa khabarnya sekarang? Kisahnya dah masuk sekolah ya sekarang kan? Dah. Silakan. Sekarang dah berapa minggu sekolah ni, alhamdulillah.
Ya. Okeylah, tak adalah dia punya ni macam biasa je dia punya perjalanan dia. Haziq dah start sekolah dulu. Betul tak? Betul, Jadi kita nampak sekarang ni video yang paling seronok dia. Haziq dia dah macam tahu dah apa tanggungjawab dia tahu. Dia dah pimpin tangan adik dia siap-siap kan sebelum masuk sekolah lagi. Itu antara didikan puan jugalah saya kira. Apa yang selalu dipesan dekat Haziq ni? Selalu bila macam contoh nak masuk pergi sekolah tu kan, ayah dia selalu pesan, Haziq jaga adik, kalau nak masuk kelas pimpin tangan. Macam itulah. Dia excited tengok muka abang dia dekat TV tu. Dia masuk TV. Okey. Kalau tak keberatan Encik Apindi, kalau nak dikongsikan sebenarnya kondisi mereka ni bagaimana? Mungkin di kalangan penonton kami sendiri pun masih belum mengetahui sebenarnya apa kondisi mereka berdua ni. Dia sekarang ni dia ikut doktor lah, dia ada permasalahan dengan dia punya ni lah. Kepala dia dengan otak dia, perkembangan dia lambat dengan tu. Jadi dia sekolah pun ikut dia punya itulah, cara dia lah, dia punya tu kan. Kemampuan dia lambatlah kemampuan dia. Ya, kondisinya. Dia tak berapa ni sangatlah. Tapi orang kata dia punya daripada segi perangai ke tu semua dia sama je macam anak-anak yang biasa lah. Okey. Cuma lambat sedikit lah. Cuma lambat sikit. Dia punya apa yang perlu diberi perhatian lebih bila dah masuk sekolah ni? Mungkin dalam kalangan ibu bapa di luar sana ada anak-anak yang begini juga ya, istimewa keadaannya. Jadi mungkin boleh berkongsi bagaimana untuk mempersiapkan mereka, apa fokus utama untuk bagi mereka ni ready untuk pergi sekolah. Kalau macam Haziq dengan Husna ni kita macam persediaan dia tu macam contoh kalau kita hantar dia tu kita kena macam dia ni banyak ragam sikit lah. Sebab dia manja sikit kan. Dia manja. Yang mana satu, dua-dua ke? Husna? Husna lebih sikit lebih manja. Dia macam banyak perangai dia bila dah sampai sekolah tu kan dia buat macam keras je, dia tak nak keluar daripada kereta. So kita kena pujuk dia. Haziq nak jumpa Husna nak jumpa cikgu kan, cakap macam tu kan, pujuk dia nanti dia okeylah. Kalau Haziq dia tak kisah, dia tak banyak ragam. Kalau pergi sekolah tu macam orang kata dia ikut je. Macam gitu. Dia tahulah kan dia abang. Betul tak? Dia abang, dia kenalah jaga adik dia. Dan nampak excitednya nak pergi sekolah tu. Betul. Puan, kalau nak dikongsikan ketika membesarkan sekarang usianya berapa kalau boleh? Kalau Husna 7 tahun, Haziq 10 tahun. 10 tahun dan 7 tahun dan mereka anak ketiga dan keempat kan? Betul. Okey, cabaran ketika membesarkan sebab yalah kali pertama dapat Haziq kemudian dengan Husnanya mungkin ada progres di situ. Kalau macam Husna, dia punya kerenah tu dia tak banyak sangat sebab dia memang sangat-sangat manja. Kalau macam Haziq, dia banyak ragam sikit. Dia macam nak kena perhatian. Kalau macam contoh kita tak macam kurang perhatian dekat dia, dia akan memberontak. So bila dia memberontak, dia akan jadi macam dia suka macam gigit tangan dia lah. Lepas tu dia akan hentak kepala dia lah. Tapi kita kena kawal dia lah. Kita senantiasa kena pantau. Kita nampak mereka berdua daripada dalam bilik makeup lagi tadi memang manja betul dengan ayahnya. Ya, betul. Sangat manja dengan ayahnya. Apa mungkin, yelah kita tahulah ayah kan mestilah dengan anak-anak itu memang tak dapat nak dipisahkan. Tapi karakter Encik Apindi ni pun mungkin sangat penyabar orangnya ya. Dia tak suka marah. Sebab kan, tu saya anak-anak dapat nampak lah daripada situasi tu. Jadi yang tegas ni yang maknya lah. Mak dia lah jadi singlenya. Yang buruk-buruk memang kat kita. Yang buruk-buruk memang kat kita. Bukanlah buruk tau. Memang kena ada begitulah kan sebab ayah sebab ni ayah memang jarang nak marah apa semua, ikut je apa yang macam Haziq dengan Husna ni kan dia ikut je macam tu. Yalah kan. Okey, kita dapat tahu yalah selain daripada tanggungjawab ibu bapa, adik-beradik yang lain juga main peranan yang penting ya untuk bantu adik Haziq dan juga adik Husna. Macam mana mereka nak sesuaikan diri, menerima dengan pada peringkat usia yang awal bahawa mereka juga ada tanggungjawab untuk menjaga adik-adik ni. Macam abang-abang dia lah maksudnya. Macam kita memang dah didik dia, macam kita cakap macam dengan kakak salah abang. Kena jaga adik-adik sebabnya diorang tak tahu apa-apa sebab diorang istimewa macam tu kan. So sebagai abang dengan kakak dia tu kena lebih lah ambil perhatian lah. Okey, saya cuba nak memahamkan berkenaan kondisi mereka Cik Apindi kan. Maksudnya mereka ni lambat dari sudut percakapan ataupun perilakunya bagaimana? Cakapan pun ni memang cakap memang lambat pun. Dia satu-satu je lah dia boleh panggil ajak. Sepatah-sepatah lah. Makan macam tu je lah. Dia punya... Tapi dari sudut perilaku... perilaku pun sama juga. Dia memang lambat sikit. Dia banyak kata...
memang tak berapa ni sangatlah. Berbandingkan dengan yang normal kan. Dan perkembangan mereka akan beransur baik beransur sikit-sikit. Kadang-kadang dalam 1 hari 2 hari tu dia satu benda dia buat. Satu dia macam tu je lah. Dia tak apa sekaligus ni. Kadang cakap tu satu dia. Okey, baik. Siapa nak nyanyi? Siapa nak nyanyi? Jom, nak nyanyi satu lagu? Dia suka, dia sangat teruja dengan AC Mizal. Okey. Apa kata jadi macam Datuk AC Mizal? Tu Mela, kita nak dengar. Boleh tak? Siapa-siapa yang boleh menyanyi? Hazif, dia nak tengok kat situ. Husna boleh? Husna boleh bercakap? Nak nyanyi lagu? Lagi? Nyanyi lagu apa tu? Oh, McDonald had a farm. Cuba nyanyi lagu tu. Sebab nyanyi. Lagi? Na. Husna tengah tengok apa tu? Dia tengah tengok kartun. Dia cuba nak nyanyikan lagu tu. Okey. Sebab joget je lah. Okey, saya nak tanya, macam dua-dua ni memang sangat sensasi di TikTok lah. Ni kerja maknya lah ni kan? Kan, dah glamour ya Ayahnya tahu awak. tak? Ayahnya tahu tak? Maknya memang selalu berkongsi di TikTok. Jadi macam mana reaksi orang Puan bila melihat? Sebab saya tengok komen memang ramai yang akan sokong, sangat, suka. betul. Sebenarnya mereka lagi popular dari kami ni. Pada mulanya akak sebenarnya dia macam saja suka-suka, memang tak reti pun nak buat apa. Betul, kan. Saja sesuka, lepas boleh tu nampak semua lagu sama je saya tengok. Memang tak reti apa. Betul, saya tengok semalam. Betul. Dia bagi live tau. Lepas tu kan saja sesuka ambil dia orang punya aktiviti apa semua. Tak sangka pula benda tu jadi macam perhatian viral. ramai. Dan sokongan orang ramai tu yang bagi semangat lah. Betul-betul. Okey, kita nak minta juga Puan mungkin nak sampaikan sepatah dua kata kepada mereka di luar sana, bagi kekuatan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang menghadapi situasi yang sama ataupun tak sama pun, macam mana pun kita ada cabaran tersendiri. Setuju, kan sebagai ibu ayah untuk membesarkan anak-anak ni. Silakan. Sebenarnya memang membesarkan dia orang ni, anak-anak istimewa ni memang banyak sangatlah cabaran kan. Tapi kita kena redha. Bila kita redha, insya-Allah kita akan kuat. Lepas tu kita terima je apa, tak kisahlah kalau pandangan orang tu macam orang kata buruk ke apa ke, tak apa, abaikan. So kalau kita macam ambil orang kata ambil benda tu terlalu ambil peduli, so kita tak boleh nak ni tahu, kita jadi akan down apa semua kan. Jadi abaikan apa orang cakap, anggap je kita ni insan terpilih. Masya-Allah, alhamdulillah. Betul. Saya ada satu kisah nak kongsi sikit je, ringkas je. Anak saya dia memang tak berapa suka pergi sekolah, baru play school lah, 4 tahun. Saya tunjuk video kedua-duanya ni. Pergi sekolah dengan senyuman, seronok, happy. Dan dia terus nak senyum pergi sekolah pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak. Moga ini juga menjadi inspirasi kan sebab kepada... Sebab ini memang kecil tapi sangat besar impaknya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Apindi, Encik Puan Ifazana, Adik Haziq dan juga Adik Husna pastinya. Bapaknya sibuk jaga anak je. Yelah. Okey, lepas ni boleh menyanyi ya Husna. Bye Husna. Bye-bye semua. Bye-bye dekat kamera. Bye-bye semua. Ini peminat-peminat Haziq dengan Husna ni. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak dan juga kita ucapkan yang terbaik pada kalian berdua. Kita nak rehat seketika Hanif dan kita harapkan perkongsian ini menjadi sesuatu kepada anda semua, memberi impak yang ketidaksempurnaan itu ialah sempurna. Betul, dan selepas ni ada juga kesempurnaan yang akan kami bawakan. Terus kekal dengan kami di Malaysia Hari Ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini. Hanif dan juga Anim Izzati masih lagi menemani anda. Kita nak teruskan perkongsian satu lagi yang sangat menarik ini. Ini berkaitan dengan kelumpuhan. Kalau biasanya kita tahu kelumpuhan ni dengan anggota badannya kan. Tapi baru-baru ini semua semakin cakna dan sedia maklum berkaitan dengan kelumpuhan di anggota badan wajah ini. Anim. Ya, betul. Dan kelumpuhan wajah ni dia memberi impak yang pastinya ialah wajah kan. Betul. Perkara yang kalau dari sudut psikologinya mungkin akan terganggu. Betul. Nak tak nak kita kena terima keadaan itu. Jadi bagaimana sebenarnya untuk bersedia dalam keadaan ini dan mengetahui banyak lagi info tentang kelumpuhan wajah. Kita mungkin nak mulakan dengan berkongsi info bersama dengan penonton semua tentang penyakit kelumpuhan wajah. Jom sama-sama kita saksikan. Baru-baru ini tular di seluruh dunia dengan berita penyanyi popular Justin Bieber yang mengalami kelumpuhan muka akibat sindrom Ramsayhan (RHS).
Menerusi video yang dimuat naik di laman sosialnya, keadaan matanya tidak dapat berkelip dengan betul serta sukar untuk senyum. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. Bukan sahaja mengejutkan peminat setiap penyanyi luar negara itu, malah membuatkan masyarakat tertanya-tanya apakah sebenarnya sindrom yang dialami artis terkenal itu. Sindrom Ramzehan ialah keradangan pada saraf wajah akibat komplikasi dari penyakit herpes zoster atau VZV, iaitu virus sama yang menyebabkan cacar api maupun cacar air. Kebiasaannya, pesakit akan mengalami triad, lumpuh separuh muka, sakit telinga dan ruam pada telinga ataupun mulut. Jika tidak ditangani dengan segera, sindrom ini boleh menyebabkan kecacatan otot wajah secara kekal. Antara faktor yang mendorong kepada RHS ini, selain mereka yang berusia 60 tahun ke atas, ialah mereka yang mempunyai masalah tekanan, rendah imuniti badan, malnutrisi dan sedang menjalani rawatan kemoterapi. Sindrom Ramzehan sering dikaitkan dengan Bell's palsy, namun keduanya adalah sindrom yang berbeza. Bell's palsy boleh dilihat dari perubahan bentuk wajah sehingga pesakit sukar untuk senyum dan mata berair. Keadaan ini sering terjadi kepada pesakit yang menghidapi penyakit diabetes, ibu hamil serta jangkitan saluran pernafasan seperti selesema. Pendekatan konservatif seperti urutan muka, fisioterapi dan rawatan toksin botulinum juga boleh membantu pulihkan kedua-dua sindrom ini. Okey. Baik, itu sikit pengenalannya dan kita nak teruskan perkongsian kerana kita bawakan seorang pakar dan juga seorang individu yang juga pakar sebenarnya tapi mengalami situasi ini. Kita perkenalkan Dr. Azmi Abdul Rashid, pakar perunding neurologi Hospital Pakar KPJ Damansara dan juga Rawang. Doktor, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan juga Profesor Madya Dr. Narizul Adib Kadri, pengarah Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaya dan juga turut bersama kita pada pagi ini, Doktor. Terima kasih. Dan topik kita kelumpuhan wajah, apakah puncanya? Kan kadang-kadang bila kita melihat kepada baru-baru ni ramai yang berkongsi keadaan mereka. Ada yang secara live kan dan mungkin beri impak sebab ada artis lah kan yang berkongsikan keadaan itu, tapi sebenarnya perkara ini dah lama. Cuma mungkin tidak begitu dekat dengan kita sebab tak ramai yang mengalami situasi ini, doktor. Apa punca utama menyebabkan jenis-jenis kelumpuhan wajah ini boleh berlaku terhadap seseorang itu? Okey, kita kena faham muka kita ni dikawal, pergerakan muka ni dikawal oleh satu nerve lah. Cranial nerve nombor 7. Okey. Cranial nerve kita ada 12, tapi yang muka ni, pergerakan muka ni adalah cranial nerve nombor 7 yang asalnya daripada pangkal otak lah. So anything, apa-apa yang menghalang ataupun menekan urat saraf tu daripada pangkal otak ke muka akan menyebabkan kelumpuhan lah. Okey. So yang paling common lah, yang paling biasa dia adalah Bell's palsy. Okey. Saya almost setiap minggu ada kes Bell's palsy. Mana boleh katakan 90% kes kelumpuhan muka ni adalah disebabkan Bell's palsy. Okey. Dan dia punya boleh recovery very good. Okey. Within 1 month to 6 months. Kalau kita dapat detect awal? Selalunya dia datang awal lah, sehari 2 hari. Selepas kena je terus akan mendapatkan ada rawatan lah. Rawatannya lah. Okey. So punca lain yang Justin Bieber, dia satu kelumpuhan juga, tapi virus ni lah shingle. Virus tu dia attack nerve di belakang telinga tu. Itu lebih serius lah. Dia punya recovery dia agak lambat. Dan apa lagi yang lain adalah ketumbuhan, kecederaan, orang accident. Kalau accident muka, bila nerve 7 nerve tu koyak ataupun ni pun boleh menyebabkan muka sengit lah. Dan pembedahan otak yang memerlukan kena buka otak tu dan kecederaan otak semasa pembedahan pun antara punca yang agak lambat ataupun tak recover lah. Apabila ia menyerang saraf yang menjaga bahagian muka lagi, tersebut. Stroke pun boleh menyebabkan muka sengit. Tapi dia punya recovery dia agak cepat lah. Dan stroke-nya selalunya muka dan tangan sekali. Dia tak just purely muka sahaja. Dan itu yang membezakan sikit. Okey, Dr. Adib bersama dengan kita juga pada pagi ini. Kisahnya bagaimana kalau nak tak keberatan untuk dikongsikan? Penyebab kelumpuhan muka saya pula salah satu disebabkan doktor sebut tadi melalui
ketumbuhan dan juga kesan daripada pembedahan untuk mengeluarkan ketumbuhan itu tadi. Dan risiko kelumpuhan memang telah diterangkan kepada saya sebelum pembedahan itu lagi. Jadi saya terima itu sebagai salah satu pilihan yang saya kena ambil sebab untuk mengelakkan bahaya yang lebih lagi daripada itu. Sebab kalau kita tinggalkan sahaja ketumbuhan itu kat situ, banyak lagi kesan-kesan lain. Masa itu pun saya dah ada kesan kebas tengah badan, saya dah hilang balance, dan pada saya mata tu pun mata ada kesan juga sebab dia menekan kat saraf mata saya. Jadi saya rasa mengeluarkan ketumbuhan tu lebih penting daripada saya meninggalkan risiko kelumpuhan wajah tu. Jadi saya ambil risiko tu untuk saya keluarkan ketumbuhan tu. Ya, maksudnya ini dah diterangkan dengan biar awal. Betul, itu antara punca lah. Okey, baik. Okey, bagaimana untuk kita faham keadaan ataupun situasi mereka yang alami sendiri, doktor, kan? Sebab mungkin fasa itu akan beralih daripada lancarnya perkataan, pergerakan dan sebagainya, kan? Sehinggalah ke sekarang ini dah seperti normal lah dianggap pergerakan dan sebagainya. Betul? Satunya macam saya terangkan tadi, risiko itu dah terangkan lebih awal. Jadi masa itu pun saya masih waras lagi untuk saya terima pemahaman, penerangan mengenai risiko itu. Jadi saya terima satu. Dan keduanya, sejurus lepas pembedahan itu sebenarnya kami semua pesakit yang macam saya ni ada fasa rehabilitation, fasa pemulihan. Pemulihan ni keseluruhan daripada fizikal, pertuturan, cara makan dan sebagainya. Jadi saya dah melalui fasa tu dan saya telah lulus semuanya lah dari segi untuk kembali bekerja. Dia panggil return to work punya assessment. Saya lulus benda tu. Jadi tak ada masalah. Mungkin ada kekurangan dari segi fizikal di mana nampak kelumpuhan orang yang pertama orang akan tengok yang tu kan. Betul. Tapi dari segi penilaian perubatan, dari segi untuk penilaian saya kembali bekerja, semua saya lepas. Berjalan, walaupun tadi saya cakap ada masalah mengenai balance dan sebagainya, itu pun dah lulus. Bercakap lulus, walaupun saya tak boleh sebut beberapa konsonan macam V, B, F, saya tak boleh sebut. Tapi sukar, dari segi penilaian untuk bercakap tu saya lulus. Dari segi makan pula saya tak boleh minum guna straw. Tapi sebab ada lawatan pemulihan tu dia ajar. Kita adapt lah. Kita ubah sikit cara kita minum, makan. Kalau makan benda berkuah tu saya dah sediakan tisu kat sebelah contohnya. Jadi perkara-perkara macam tu dah terbiasa. Jadi penerimaan untuk diri saya sendiri juga, kalau boleh saya jawab soalan tu, ialah saya tak ambil masa yang panjang lah sebab saya melalui proses tu dengan baik dan selebihnya hanyalah saya cuba adapt dengan keadaan sekeliling. Kebetulan pula 2 minggu lepas saya menjawat jawatan pengarah komunikasi korporat pula. Jadi jawatannya orang mungkin lihat banyak kena bersua muka dengan orang dan bercakap dan sebagainya. Pada saya itu saya melebihkan kepada fungsi tugas itu sendiri. Saya tak bila saya jumpa orang saya terus menjadi orang yang pertama memulakan perbualan contohnya. Jadi fokus tu tidak terus supaya tak canggung lah. Betul. Okey, doktor, ini sebab ini orang akademik ni. Itulah sama kita mempunyai keyakinan yang sangat hebat dan lebih faham. Doktor, bagi kebanyakan yang menonton ni mungkin kadang-kadang dia dah rasa tapi cuba menidakkan dalam denial. Apa simptom awal yang orang akan tahu berkenaan kelumpuhan wajah ni, doktor? So dia perasan dia akan tengok cermin, muka dia sengit. Itu satu. Nombor 2, dia rasa mata dia pedih. Sebab apa? Dia tak boleh tutup mata. Bila nak basuh muka, dia tak boleh tutup mata, mata dia pedih. Dan mata dia berair. Itu antara simptom awal lah. So dan mereka akan jumpa doktor GP ke dulu atau terus ke hospital. Itu antara awal lah. Doktor, macam ada kaedah-kaedah yang dikongsikan juga di media sosial kan bila mereka ni ada wajah yang tidak sama, simetrinya dan sebagainya. Ada kaedah tradisional, rawatan, urutan dan sebagainya. Apa komen doktor sendiri untuk mereka yang mengambil pendekatan ini untuk langkah pertama mendapatkan rawatan? Okey, kalau Bell's palsy, kalau ramsihan tu memang kena ada ubat-ubatan. Kalau traditional medicine tu boleh tapi lambatlah dia recovery dia. Ataupun mungkin tak baik. So memang kalau ada jangkit Bell's palsy dengan ramsihan ataupun even stroke, ada rawatan dia. Recovery dia is almost 90 to 100%. So kalau dia tak buat rawatan tu maknanya maksudnya ke hospital dululah. Yang alternatif tu kemudian, begitu? Alternatif boleh along the way. Maksudnya bila dah jumpa doktor, lepas tu boleh beri ward, pergi acupuncture ke, boleh lah. Maknanya kita combine lah. Dr. Nahrizul Adib, ni orang akademik ni, yang bukan jawatan komunikasi korporat. Yalah, kita faham, macam kita cakap, image tu mungkin antara yang pertama diperkatakan juga kan. Dengan adanya sebegini, keyakinan sebegini, dengan kejaya sebegini. Jadi ini bukan penghalang, doktor? Bukan penghalang sebab saya daripada awal, ini mungkin juga kelebihan diri saya. Saya
selalu fokus pada kelebihan apa yang kita ada. Saya dengan pelajar-pelajar saya pun, dengan rakan-rakan pun, saya selalu tekankan kalau kita fokus pada apa yang kita tak ada, banyak kita tak ada. So why not kita fokus apa yang kita ada. So kalau pada Hanif atau yang lain tengok Instagram saya memang tak ada halangan untuk tunjuk muka saya sangat sebelah, tapi ada contohnya gaya bergambar yang kita boleh nampak agak normal. Jadi kita tak fokus ke situ. Kita faham benda fizikal ni adalah something yang visual, orang nampak dulu. Jadi kita bukanlah nak menidakkan kita ada benda tu, tapi kita cuba teroka benda lain yang menunjukkan kita ni sebenarnya lebih kurang sama je. Sebab macam angle ambil gambar saya ni, saya selalu cakap angle saya daripada sini, dan kalau saya buat muka macam serius sikit, dia nampak macam normal je. Jadi saya ada cara dia. Dia ada cara dia. Kan? Jadi, selain daripada nak mempamerkan kepada orang ramai, sebenarnya untuk meningkatkan keyakinan diri kita sendiri juga. Anim pun ada angle dia juga. Ada, mesti. Saya tu duduk macam ni je. Okey, doktor. Kita nak tanya juga, macam keadaan sekarang ini, bagaimana untuk kita memastikan faktor utama, macam tadi kan kita ada sebutkan faktor utama dia mungkin stres yang menyebabkan boleh berlaku keadaan kesihatan atau kondisi kesihatan kelumpuhan wajah ni. Bagaimana untuk kita mengetahui faktor-faktor lain yang boleh juga menyebabkan lifestyle kita, keadaan kita dengan kehidupan kita yang boleh menyebabkan selain daripada kondisi-kondisi operation dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya tidak ada risiko sebenarnya. Benda tu jadi dengan agak tiba-tiba. Siapa yang tak ada penyakit pun dapat benda ni. So tak ada benda yang kita kena. Maknanya healthy lifestyle tu, kehidupan sihat tu memang kena buat lah. Tapi walaupun ada orang diabetes yang ada risiko, tapi tak semua orang diabetes dapat kena. Mereka yang ada komorbid adalah berisiko tinggi untuk... Tak juga. Tapi pesakit saya lebih yang... Ada yang normal pun ada, yang diabetes pun ada, ada yang mengandung pun ada. So jadi sebab commonnya macam mana kalau kita nak kategorikan? Ini semua kehendak Allah lah. Ketentuan lah. Ketentuan lah. Tak boleh nak kata benda ni tak jadi... boleh nak spesifik lah kan. Tak boleh, tak boleh. Ini saya punya own opinion lah. Ada juga mereka yang mengandung, lepas tu memang terjadi masa mengandung saja kan? Betul lah. Betul. Disebabkan mungkin sarafnya juga. Itulah, kalau Bell's palsy tu, bila dalam keadaan mengandung, semua badan mengembang kan. Dan mungkin nerve tu, dia inflammation dan agak sempit lah. Okey, doktor. Nah, pemahaman saya adalah kebiasaannya yang kalau macam kita tahu adalah berkenaan dengan stroke, terjadinya perkara sebegini juga. Sekarang dengan kelumpuhan wajahnya juga. Adakah dari sudut kondisi kesihatannya sesuatu yang berbahaya kepada kesihatan kita apabila dari segi Bell's palsy ini, dari segi kesihatan tak ada apa, only wajah saja, tapi dari segi kesihatan tak ada. Kalau Bell's palsy hanya muka saja, dia tak melibatkan anggota lain. Satu orang selalu jumpa kita pakar sebab nak pastikan ini stroke ke tak. Tapi bila kita buat physical examination, tidak ada lain anggota yang terlibat. Maknanya orang-orang saraf lain semua bagus, blood pressure semua bagus, so kita confidently say this is Bell's palsy lah. Tapi yang Ramsay-Hunt tu, the only thing yang memastikan Ramsay-Hunt syndrome tu adalah dia ada cecair dekat telinga ni. Itu membezakan. Itu virus tu lah. Virus dia akan cecair di telinga ni dan sakit. Itu dia ada possibility untuk jadi lagi bagi mereka yang dah pernah kena? Selalunya tak lah. Baik, Dr. Adib, kalau boleh sedikit pesanan kepada mereka yang mungkin kurang keyakinannya apabila terkena sindrom sebegini. Terima kasih Hanif. Untuk saya pula, secara asasnya saya suka mengajak semua orang untuk cuba mencari apa kelebihan yang kita ada. Macam saya cakap tadi, kalau cari benda yang tak ada, memang akan jumpa. Banyak yang tak ada. Kurang handsome. Banding Hanif, memang kurang punya. Jadi, kita cari apa yang ada. Sekurang-kurangnya hari ini saya pakai lagi smart pada Hanif. Contoh. Jadi setiap hari sebelum kita pergi kerja, sebelum kita pergi sekolah, tengok cermin dulu. Kita tengok hari ini aku akan buat yang terbaik untuk diri aku. Dan kekurangan yang Allah bagi ini ada hikmahnya satu hari nanti. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Profesor Madya Dr. Nahrizul Adib Kadri, Pengarah Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Melaya, dan juga Dr. Azmi Abdul Rashid, Pakar Perunding Neurologi, Hospital Pakar KPJ Damansara dan juga Rawang. Boleh cari KPJ Damansara ni ada, Doktor? Ada, silakan. ada, Doktor. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kerana sudi pandangan kami. Kita nak berteriak seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian menarik di Malaysia hari ini.
Baiklah, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti biasa, kita nak kongsikan bersama dengan anda di musim-musim nak haji ni. Pastinya anda mungkin tercari-cari di mana platform yang sesuai untuk anda melaksanakan ibadah korban. Kita nak kongsikan kembara 1001 asnaf, kembara korban 1001 asnaf bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jom terus saja saya bersama dengan Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Al-Idrus secara maya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berseri je warna pink Hanim pagi ni. Alhamdulillah. Macam itulah saya memang plan untuk berseri-seri pagi ni. Okey Ustaz, nak kongsikan bersama dengan mereka kembara korban 1001 asnaf. Apa ceritanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton MHI, kita dah dengar pengumuman bermulanya bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Tempoh di awal bulan Zulhijjah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari siang-siang yang sangat Allah suka amalan soleh dibuat padanya. 10 siang. Kalau Ramadan, 10 malam akhir. Kalau siang, 10 awal Zulhijjah. Dan ada 2 amalan yang besar sepanjang awal Zulhijjah ini, iaitulah ibadah haji dan juga ibadat korban. Yang tak buat haji, kita pakat-pakat buat ibadat korban. Sekarang ni, Anim, timbul isu percakapan. Nak mana yang lebih afdal? Nak buat dalam negara ke? Nak buat korban di luar negara ke? Subhanallah, dia macam musim sembahyang tarawih. Nak 8 ke nak 20? Maka kita katakan yang nak buat 8 silakan, yang nak buat 20 silakan. Begitu juga dengan ibadat korban. Yang nak buat dalam negara, di kampung sendiri, di tempat dia tinggal, silakan. Moga-moga Allah terima ibadahnya. Yang nak kongsi rezeki dengan saudara-saudara kita di Kemboja, di Afrika, silakan. Jangan kita condemn orang lain. Kita nak buat dalam negeri, jangan kutuk orang buat kat luar. Kita nak buat kat luar, jangan kutuk orang yang buat kat dalam. Yang penting, kita tanya diri kita, apa sebab aku pilih dalam negeri dan apa sebab aku pilih luar negeri. Tak kisah kalau sebab saya kurang bajet Ustaz, jadi saya buat kat luar lah, murah sikit. Bismillah. Moga-moga Allah terima amalan kita. Ataupun saya ni Ustaz selalu dah buat kat negeri, kat kampung saya. Kali ni saya nak kongsi rezeki dengan saudara-saudara saya di Nigeria, di Chad. Silakan. Moga Allah terima. Alhamdulillah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia menguruskan. Orang nak buat dalam negeri pun insya-Allah diuruskan, nak buat di luar negara pun diuruskan. Alhamdulillah sekarang ni ada beribu-ribu ekor dah lembu penyertaan masyarakat Malaysia, subhanallah. Dan Yayasan Budi ni dia dapat anugerah ISO 9001/2015 dalam menguruskan ibadat korban. Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita berurusan direct dengan Jabatan Agama Islam di Chad, di Nigeria. Itu dia. Ambil gambar dulu dekat skrin. Cepat-cepat imbaskan QR code ni kan Ustaz? Ustaz. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz berkongsi dengan kami. Kita harapkan urusan untuk kembara korban 1001 asnaf ni dipermudahkan. InsyaAllah Ustaz ya? Ya, insyaAllah. Moga-moga diterima segala amalan. Ambil gambar dekat skrin. Amin, insyaAllah. Betul-betul. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Okey, kepada anda semua kalau mungkin terlepas, jangan risau, saksikan siaran ulangan kami dan juga ada satu lagi, mungkin platform yang sesuai untuk anda laksanakan ibadah korban bersama dengan Hanif Miswan. Yap, baik. Terima kasih Anim Zati yang berseri kabarnya. Saya harap tetamu saya juga bolehlah tengok saya pun berseri pada pagi ini. Jadi kita nak perkenalkan sekali lagi Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Baik, alhamdulillah. Baik, kita nak teruskan perkongsian ni, kempen Pertubuhan Ad-Diniyah 2022. Mungkin ada pengenalannya yang Ustaz ingin kongsikan, silakan. Terima kasih Hanif dan penonton di rumah MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari Jumaat ni kita dah masuk 1 Zulhijjah. Dan bagi sesiapa yang berminat untuk berkorban, disunatkanlah, bukan wajib, untuk tidak mencukur sebarang bulu di badan termasuk memotong kuku. Tapi kalau dah berjambang sampai tutup mata dan memudaratkan, tak ada masalah untuk memotongnya. Tetapi apapun memberikan isyarat bahawa ini adalah selekoh terakhir untuk menghadapi Hari Raya Haji ataupun nama popular yang lain Hari Raya Korban.
Ya, bila kata Hari Raya Korban ini, alhamdulillah Pertubuhan Sukarelawan Adiniah yang saya dilantik menjadi duta ataupun ikonnya pada tahun 2022 tidak tertinggal untuk melakukan ibadah ini. Yang telah diasaskan dan telah kami terokai semenjak 1985, hampir 40 tahun. Dah lahir ke masa tu Tuan Hanif? Belum lagi. Masya Allah, muda betul. Lagi, alhamdulillah. Tetapi pengalaman itu menjadikan Pertubuhan Adiniah ini cukup berpengalaman dan menyahut seruan Nabi SAW, man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana aw kama qala. Sesiapa yang mempunyai kemampuan harta tetapi pada tahun tersebut dia tidak menyembelih, jangan dekat tempat sembahyang raya kami. Nabi ni tak brutal Hanif, tuan-tuan. Tapi bila Nabi tegas begitu rupa sampai tak nak tengok muka orang yang tak berkorban sedangkan dia ada kemampuan, ini menunjukkan satu benda yang serius. Sehingga Imam Hanafi menyatakan fardu ataupun wajib ke atas pengikut Imam Hanafi untuk berkorban, walaupun majoriti ulama yang lain mengatakan sunat muakkad, sunat yang ditekankan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, 85 ataupun hampir 40 tahun pengalaman itu menjadikan kami meneruskan pada tahun ini dan kita bukan sahaja membuka kepada dalam negara. Sebab manusia ni suka option, Hanif. Sebab orang kata bila dalam negara ni kosnya kadang-kadang mungkin lebih tinggi sedikit sebab kita masih lagi berstatus mengimport bahan-bahan. Kalau ayam kita ekspor, tapi kalau daging kita masih lagi memerlukan import daripada luar. Maka di negara luar kos mereka agak lebih rendah. Terutamanya di Kemboja, kalau tuan-tuan boleh tengok harga itu, satu bahagian lembu hanya RM350 sahaja. Berbanding satu bahagian lembu di Malaysia RM850. Jadi orang kata daripada langsung tak buat sebab kata Malaysia mahal, lebih baik buat. Disebut oleh kaedah fiqh, ma la yudraku kulluh la yutraku jalluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh kat Malaysia, boleh kat Kemboja. Dan kalau tuan-tuan tengok, seekor kambing pula di Kemboja di tengah tu 650 sahaja, manakala di Malaysia 1,200. Tetapi kita meneroka juga negara baru kali ini di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Tapi tak ada lembu lah, kambing sahaja, iaitu RM450. Tertarik di Saudi ni, saya nak quotekan bahawa Imam Ibn Hajar Al-Haythami, seorang ulama yang terhebat dan terkenal di Saudi Arabia ataupun di Makkah satu ketika dahulu, dia mengatakan sembahyang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda pahala, betul. Tetapi dia juga mengatakan segala amal soleh, kebaikan, termasuklah korban juga amal soleh, Hanif, yang dilakukan akan digandakan juga 100,000 kali ganda pahala. Masya Allah. Dan kambing kita tawarkan di Mekah adalah RM450 sahaja. Dan ada orang kata, Ustaz, bukan have ke orang dekat Mekah ni? Allah, sebab bangunan pencakar langit, ada menara. Tapi sebenarnya kita tidak tahu bahawa sepanjang tahun ada pengunjung-pengunjung yang hanya lepas duit tiket saja bermalam untuk melakukan umrah di masjid sahaja. Dan begitu juga Saudi Arabia membela negara-negara pelarian seperti Bangladesh, Myanmar yang sepanjang tahun ada, bermakna di Saudi Arabia sendiri, di Mekah, sentiasa ada orang susah sepanjang tahun. Maka daging-daging ini kita akan uruskan dengan memberikan kepada golongan ini secara terus dan langsung. Walaupun ulama anjurkan 3 bahagian, 1/3 untuk peserta korban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 lagi untuk yang meminta dan tidak meminta, bebas. Tetapi nama berkorban, kan kita korbankan, sembelihkan cinta dunia kita kepada keuangan kita ini kepada Allah semata-mata. Bukanlah Allah nak daging. Seperti mana firman Allah, la yanallahu luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak memerlukan daging, tidak perlu memberi darah. Darah ditanam. Daging bagi fakir miskin. Tetapi Allah nak tengok takwa kepada kamu. Adakah kamu cakap kamu beriman, kamu kata kamu Islam, tapi kamu berkira untuk 96 sen satu hari kalau mengikut harga termurah kami lah. Dalam setahun tu 365 hari, bahagi paling murah satu bahagian 350, maknanya 96 sen sehari. Bukti takwa kita dan cinta kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Ya, betul Ustaz. Dalam perkongsian ini sasarannya juga Ustaz, dan macam mana kalau ada orang nak sertai? Ustaz? Sasaran kami pada kali ini sebab akan dah establish hampir 40 tahun adalah 100,000 orang peserta. Yang korban adalah aulawiyat ataupun yang terutama yang sebab dah around the corner. Tetapi sebenarnya akikah sepanjang tahun. Maka 100,000 peserta itu adalah realistik untuk kami sampaikan dengan track record kami sebelum ini. Jadi kalau tuan-tuan nakkan sembang dah panjang dah, bertindak langsung, sila print screen apakah nombor-nombor yang penting, hotline, website kami di situ. Dan boleh layari website kami di www.diniah.org. Apa tu?
.org. .my dan /korban di situ. Ataupun boleh telefon di hotline kami di talian Ustazah Hazwani di talian 011 55066972 ataupun hotline yang kedua Cik Fatihah 0115832976. Ya, insya-Allah. Semoga dipermudahkan Ustaz ya. Amin. Semoga mencapai sasaran dan saya percaya dengan perkongsian ini ramai lagi akan terbuka matalah sebab pengorbanan cinta jiwa dan raga macam Ustaz cakap tadi itu insya-Allah akan diberkati. Okey, kita berteriak seketika selepas ni Ani Mizati ada satu lagi perkongsian untuk dibawakan kepada anda semua. Jadi terus kekal dengan kami di Malaysia hari ini. Kenapa susah payah buat korban ni? Yayasan Ikhlas kan ada. Daftar ibadah korban guna phone sahaja. Senang. Ya, Yayasan Ikhlas kan ada untuk anda melaksanakan ibadah korban pada tahun ini insya-Allah, dan kita terus saja nak berkongsi tentang apakah intipati kita perbincangan pada hari ini bersama dengan Yayasan Ikhlas. Bersama dengan saya dapat kita bawakan di studio. Ini orang penting ni, Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti dan juga jurucakap bagi Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Selalu bersama dengan kami kat dalam kamera kecil je kan. Hari ini kita dapat bawakan bersatu set biru. Alhamdulillah Ustaz, kita nak kongsikan juga sebab di akhir-akhir ialah kita dah nak masuk Zulhijjah kan, di mana kita tahu 10 awal Zulhijjah ini adalah hari yang perlu kita mengetahui apa larangan amalan yang perlu kita patuhi. Jadi mereka yang melaksanakan ibadah korban ni nak tahu sangat Ustaz. Betul. Mungkin Ustaz boleh perincikan. Baik. Alhamdulillah. Yang pertama sekali kalau kita dapat lihat ketika kita melakukan korban ada larangannya. Larangannya kalau kita tengok Ummu Salamah berkata, satu hari Rasulullah SAW bersabda, jika ada di kalangan kamu yang melakukan ibadah korban, maka dilarang mengetip kuku dan menggunting rambut. Kalau tengok hadis ini, hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Dan kalau kita dapat lihat, kenapa benda ni, orang tanya, kenapa Ustaz tak boleh kata itu ujian? Ujian daripada Allah kerana Allah nak tengok kita sabar tak? Nak berkorban ni, intipati yang pertama nak berkorban adalah sabar. Dan Allah nak bagi pengampunan daripada hujung rambut, yang gunting rambut, hingga hujung kaki, kuku. Allah ajar macam tu supaya kita bertahan. Kalaulah tergunting, kalaulah terketip kuku, maka dia dimaafkan dalam Islam dengan syarat. Yang pertama, dia kena beristighfar. Yang kedua, dia kena jangan mengulanginya lagi. Allah, mak, biarkan. Cukuplah 1, 2, 3 jari. Dia jangan macam alamak tu, lalang tu kan. Dia jangan macam itulah. Dan kemudiannya, dia tidak ada fidyah. Dia tidak perlu bayar fidyah, bayar denda ataupun bayar dam. Cukup dengan istighfar. Wallahu a'lam. Okey, itu dia kan sedikit yang perlu kita mengetahuinya, terutama sekali mereka yang laksanakan ibadah korban. Okey, sekarang ni kita cerita pasal harga ayam naik. Semua baranglah naik kan Ustaz. Jadi mereka di luar sana, penonton-penonton kita nak tahu juga harga pakej-pakej korban ikhlas ni ada yang naikkan juga ke macam mana? Alhamdulillah, daripada 2014 Yayasan Ikhlas telah melakukan ibadah korban. Lebih daripada 158,000 keluarga telah menerima daging korban daripada rakyat Malaysia. Dan kemudiannya lebih daripada 358,000 orang telah menerima ibadah korban ni yang dianjurkan oleh Yayasan Ikhlas. Dan Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun harga ayam naik, harga barang naik, tapi harga ibadah korban melalui Yayasan Ikhlas tetap sama. RM390 satu bahagian. Dan Alhamdulillah, untuk pengetahuan ramai, Masya Allah, kita banyak berkorban di luar negara yang lain. Contohnya di 9 buah negara sebelum ni. Dan kali ini kita lakukan 7 buah negara. Dan salah satu negara termiskin adalah benua Afrika, iaitu negara, dalam negara tu ada nama dia Chad. Dan negara Chad ni 4 negara termiskin dalam dunia. Masya Allah. Dan 60% rakyat dia orang Islam. Kita tak nak orang Islam kat sana murtad. Kita tak nak
orang Islam kat sana keluar daripada Islam kerana apa? Takut tak dapat makanan. Ketika negara lain makan mewah dengan daging rendang apa semua, dia orang tak dapat, dia orang akhirnya keluar daripada Islam. Tanggungjawab Yayasan Ikhlas untuk memastikan mereka Islam dan membantu orang fakir miskin yang ada di Chad ini, Allahu Akbar. Itu tanggungjawab yang besar. Dan kami perlukan sokongan daripada anda. Dan jangan lupa, mereka ni kat sana, cerita dari sahabat-sahabat, buat tanah liat, buat bentuk biskut, kunyah, makan. Allahu Akbar. Lepas tu, makan daripada sisa-sisa makanan. So, kita ingat... Apatah lagi nak merasa daging, Ustaz, kan? Ya Allah, sedih lah saya kalau cerita. Ustaz, mungkin mereka dah dengarkan perbualan kita dari awal, kan Ustaz tertanya-tanya macam mana mereka nak tempas slot di Yayasan Ikhlas ni, Ustaz? Boleh masuk korbanikhlas.com, www.korbanikhlas.com. Masuk je kat situ. Dan untuk pengetahuan semua, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mereka yang menyertai ibadah korban, 70% ibadah korban kita dah penuh dah. Yang dalam negara dah penuh dah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kemudiannya, hanya 30% je korban luar negara. RM390 satu bahagian. Jomlah, pujuk hati kita. Allah beritahu, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Allah dah bagi kita nikmat yang banyak nikmat kita dapat. Cuma Allah minta dua je. Dirikan solat dan kemudiannya lakukan ibadah korban. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim diuji menyembelih anak tercinta. Kita diuji, mana yang lebih kau cintai, Hanafi? RM390 atau Allah? Jom kita buktikan cinta kita pada Allah mengatasi segala-galanya. InsyaAllah. Ada juga yang katakan kan, kenapa kita nak korban di luar negara, Ustaz? Secara ringkasnya mungkin Ustaz boleh sampaikan. Dia ada dua perkataan. Pertama, afdal. Kedua, aula. Afdal dalam negara. Sembelih sendiri. Tengok darah tumpah. Tapi aula, apa beza afdal? Afdal terbaik. Aula terpenting. Terpenting ni penting. Orang kita ni ramai darah tinggi gout dah sebab terlalu banyak makan daging, tapi luar negara mereka berada dalam keadaan kelaparan, dihimpit dengan kemiskinan. Jom kita bantu mereka. Wallahualam, nombor telefon dah tertera, akaun dah ada scan barcode kat situ. Betul? Boleh tembak. Ya, itu dia korban boleh ikhlas. Tembak, boleh screenshot. Daftarkan sekarang. Jangan lupa untuk layari website mereka untuk anda dapatkan informasi lanjut sebelum anda membuat tempahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hanafi Malik, pendakwah selebriti dan juga jurucakap Yayasan Ikhlas pada hari ini berkongsi dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya minta diri dulu nak menemani rakan tugas saya di sebelah sana tu. Silakan. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Pastinya kita nak kongsikan sedikit apa yang menarik di akhbar harian. Hari ini Hanif, apa yang menarik? Awak berjalan ke sini memang diekori Ya, mestilah. Nampaklah kita sebenarnya jauh tau dari set sana ke sini. Okey Anim, seperti biasa membaca amalan mulia, kita nak teruskan dengan kursan di dalam akhbar, tapi kalau saya memang baca dari belakang lah. Yelah, Hanif tak payah baca pun dia dah tahu dah cerita kat belakang tu. Betul, sukan ni ada perkongsian ini berkaitan dengan sukan Commonwealth. Macam kita tahu, pembawa jalur gemilang negara antara prospek emas dalam sukan Commonwealth juga, iaitu S. Sivasanggari telah pun mengalami kemalangan, tetapi telah pun diumumkan bahawa Aifa Azman akan menjadi pembawa jalur gemilang secara rasminya, iaitu Ratu Scotch juga pemain muda ini akan menggantikan S. Sivasanggari selepas dipilih oleh Jawatankuasa Pemilihan Majlis Olimpik Malaysia yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhammad Norza Zakaria selaku Presiden MOM, dan beliau telah pun dipilih, dan selepas bukan saja dipilih sebagai pengganti kepada Sivasanggari dalam acara bergu nanti, sebab Aifa pun akan bertanding dalam acara persorangan, dia akan bawa bendera Malaysia pada acara pembukaan nanti. Wow, kita nantikan acara pembukaan, pastinya itu yang ingin sangat dilihat oleh rakyat Malaysia kita, insya-Allah. Okey Hanif, esok kita nak cerita sikitlah. Barang semua dah naik ni. Betul lah. Jadi bersedia ke tak kita ni sebenarnya? Kena bersedia jugalah, nak tak nak kan. Nak kenalah sedia. Tapi macam mana cara untuk bersedia ni nak menghadapi situasi barang naik ni, esok kita bincangkan di Malaysia hari ini. Betul. Dan esok juga 1 hari bulan Julai kita akan mula bersiaran setiap hari pada Jangan Jemu untuk tengok Malaysia kami. Hari inilah, betul kan? Hari-hari setiap ada Sabtu, Ahad pun ada, dan seperti biasa Isnin hingga Jumaat. Hari-hari lah senang cerita. Yelah, hari-hari lah senang cerita. Ni mana ada cuti Sabtu, Ahad dah dia. Kena masuk juga. Jaga diri baik-baik. Betul. Kita harapkan agar anda sentiasa sokong kami MHI TV3. Senyum selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.